Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan menambah baik agenda Pelaburan Nasional NIA bagi memudahkan pelabur melaksanakan perniagaan di negara ini. Itu antara perkara yang dinyatakan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam temu bual eksklusif bersama Esrawani sempena Forum Ekonomi Dunia WEF 2023. Untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama dengan Haris Ashraf Hasnan yang membuat liputan sempena WEF 2023. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Langsung dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023, 9 pagi di Malaysia, 2 pagi di Davos ini. Dan masuk saja jam 5-6 petang di Davos ini, salji akan mulai turun dan cuaca boleh mencecah sehingga negatif 12, negatif 13 pada tengah malam awal pagi. Tetapi itu sebenarnya tidak menghalang saya untuk membawa perkembangan terkini delegasi Malaysia terutamanya dalam rangka lawatan dan juga sesi-sesi penting yang berlangsung sepanjang WEF 2023 ini. Dan sudah tentu saya berkesempatan menemu bual Ketua Delegasi Malaysia ke WEF ini, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Banyak perkara dikongsikan oleh beliau dan antara yang menariknya adalah berkenaan dengan melihat kepada nilai tambah dan juga bagaimana setiap pelaburan yang dibuat itu memberi impak terhadap masyarakat. Kerana apa yang dikatakan oleh beliau, supaya pelaburan yang strategik di Malaysia ini ianya perlulah memberi impak dan juga nilai tambah yang cukup bernilai kepada setiap lapisan masyarakat, dan itu perkara yang ditegaskan oleh beliau menerusi ataupun nak melihat kepada NIA ataupun aspirasi pelaburan nasional, National Investment Aspiration. Banyak perkara yang boleh ditambah baik menerusi NIA ini, dan apa kata kita dengarkan dahulu pandangan beliau melihat kepada bentuk pelaburan yang bakal dan juga boleh memberi nilai tambah kepada setiap lapisan masyarakat. Kita dengarkan. Banyak yang mengatakan bahawa kita terlalu fokus kepada jumlah Nilai pelaburan. ya. Tetapi yang penting bagi saya, dan saya telah berbincang dengan pegawai-pegawai di MITI, ialah kita cuba kena tukar mindset kita. Ya. Kita kena mengukur bukan saja nilai pelaburan, tetapi mengukur dari segi apa jenis pekerjaan yang tercipta, berapa banyak pekerjaan, impaknya dari pekerjaan yang bergaji tinggi, berpendapatan tinggi, supaya going up the value chain. Satu. Yang keduanya, apakah impaknya kepada GDP, KDNK kita dan kepada masyarakat around there. Ya, dan ketiganya ialah pemantauan. Ya, kita selalu bercakap mengenai nilai pelaburan, tetapi berapakah nilai yang telah direalisasikan dan dalam masa yang macam bagaimana? Dalam masa 3 tahun, 2 tahun, kita mesti memantau lah. Ya. Itulah salah satu penambahbaikan yang perlu kita buat, dan kita perlu tertulus. Ya, tulus di mana kita kena membuat laporan lah mengenai impak, the spillover, limpahan kepada ekonomi bila pelabur. Dari contohnya setiap nilai RM1 ni yang dibelabur, apakah berapa banyak pekerjaan yang dicipta, ekonomi yang membantu di kawasan tersebut dan sebagainya lah. Baik, bercakap soal NIA, National Investment Aspiration, aspirasi pelaburan negara nasional ini. Sebenarnya banyak perkara ataupun ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Itu yang diakui oleh Tengku Zafrul sendiri, di mana ianya perlulah ease business entity, memudahkan pemain-pemain industri, mereka yang merupakan pelabur, usahawan-usahawan dalam menjalankan perniagaan di Malaysia. Kerana ianya sudah tentu NIA ini perlu dikemaskini dari semasa ke semasa menepati kehendak pasaran mereka yang merupakan pelabur. Dan apa yang dikatakan oleh beliau termasuklah apabila para peniaga dan juga pelabur ini dipermudahkan urusan mereka, keyakinan mereka akan lebih meningkat kepada Malaysia, sekaligus pelaburan yang dilabur di Malaysia akan memberi nilai tambah yang lebih baik kepada masyarakat seperti yang dikatakan oleh beliau tadi. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul berkenaan dengan bentuk pindaan lah, ya, apa yang mungkin akan update terkini daripada NIA tersebut. Kita dengarkan.
Yang Muhammad Perdana Menteri sendiri telah mengatakan bahawa kita memerlukan pelaburan dan kita kena memudahkan carakan pelabur-pelabur kita untuk masuk. Kita dapat lihat juga bagaimana kerajaan baru-baru ini telah berjaya untuk address isu mengenai pekerja asing. Kita memudahkan, mempercepatkan, dan begitu juga untuk pelabur-pelabur. Mereka ingin melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang birokrasinya kurang ataupun tidak ada lah kalau boleh. Dan kita di sini melalui agensi kita MIDA, kita ada agensi yang lain bersama-sama dengan kerajaan negeri, bersama dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, semua kita kena buat satu macam one stop center kalau boleh, bersama-sama juga kementerian-kementerian yang berkaitan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia, ya, kalau dari segi agensi-agensi yang berkaitan, Organisasi Dalam Negeri dan sebagainya, supaya kita dapat menghasilkan satu proses yang customer satisfaction lah. Kita tengok lihat journey tu, dan masa ini masih lagi awal, tetapi saya mengharapkanlah satu peruntukan, bajet pun akan diumumkan oleh Yang Maha Perdana Menteri pada bulan Februari nanti. Kita perlukan satu peruntukan di mana fokusnya adalah untuk memudah cara peniaga-peniaga tempatan dan juga pelabur-pelabur asing yang ingin datang ke Malaysia. Baik, saya juga berkesempatan menemu bual beberapa key figures ataupun individu-individu penting anak Malaysia yang berada di pentas dunia ini. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Datuk Sri Maimunah Muhammad Sharif, UN Habitat, dan insya-Allah kita akan ada beberapa lagi temu bual eksklusif bersama dengan mereka, individu-individu penting yang menggerakkan GLC, GLIC di Malaysia. Apa arah tuju mereka? Bagaimana pelaburan strategik yang boleh dilakukan oleh mereka selaku pengendali ataupun syarikat-syarikat yang akan memastikan bahawa portfolio pelaburan terutamanya pada tahun 2023 yang dijangka mencabar ini dapat diversify pelaburan tersebut, mempelbagaikan portfolio pelaburan. Itu antara perkara-perkara yang penting untuk kita teliti dalam siri-siri temu bual yang akan saya jalankan berbaki beberapa hari lagi di Davos ini. Baik, sekian sahaja dahulu lintas langsung dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023. Kita kembali ke Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil, Kuala Lumpur.